Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Madya Dr. Fariza, kami daripada kumpulan 12 yang diwakili oleh Fatin Zakira binti Zakaria, Nur Amirah binti Muhammad Amram, Syu Zahira binti Yahya dan saya sendiri iaitu Wan Hari Adlan bin Wan Abdi Syam. Kami akan membentangkan iaitu tajuk kemahiran abad ke-21 dan keperluannya dalam revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuzaira binti Yahya dari kumpulan 12 ingin membentangkan pengenalan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang berpusatkan murid dan mula dilaksanakan pada tahun 2014. Guru sebagai pembelajar membimbing murid-murid dalam melakukan aktiviti sewaktu pembelajaran di dalam kelas. Beberapa elemen penting diterapkan seperti komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif, nilai murni dan etika. Di sini ialah keseimbangan pelajar dalam pembelajaran abad ke-21 di mana daripada dipimpin guru kepada berasaskan murid. Yang kedua adalah arahan langsung daripada guru kepada pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga ialah pengetahuan kepada kemahiran dan juga yang keempat kandungan kepada proses. Seterusnya daripada kemahiran asas kepada pemikiran aras tinggi dan juga seterusnya teori kepada praktikal dan juga kokurikulum kepada kemahiran hidup. Individu kepada berkumpulan, bilik darjah kepada komuniti, pentaksiran sumatif kepada pentaksiran formatif dan yang terakhir ialah belajar untuk sekolah kepada belajar untuk kehidupan. Seterusnya ialah 5 standard asas PAK 21. 5 standard asas ni merangkumi aspek komunikasi, kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis dan juga nilai murni dan etika. Yang pertama ialah komunikasi. Komunikasi ini berlaku interaksi antara guru dan murid. Murid dan murid dan juga murid dapat menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan. Yang kedua ialah kolaboratif. Kolaboratif ini berlaku kerjasama dan muafakat antara guru, murid dan juga murid sesama murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. Yang ketiga ialah pemikiran kritis. Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Seterusnya ialah kreativiti. Kreativiti ini berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. Yang terakhir ialah nilai murni dan etika, di mana penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. Seterusnya ialah pengenalan 4th Industrial Revolution ataupun 4IR, iaitu Revolusi Perindustrian 4.0. Yang pertama ialah Revolusi Perindustrian 4.0 ini ialah tentang penemuan pelbagai teknologi baharu yang antara lain menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robot, cloud, Internet of Things dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah meningkatkan kecekapan penggunaan dan sistem penyampaian kerana urusan dijalankan secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Wan Hari Adlan bin Wan Abdi Syam. Saya akan teruskan bagi topik pembentangan ini. Slide seterusnya adalah First Industrial Revolution, fasa keempat perkembangan teknologi kapitalisme. Pada tahun 1780-an, revolusi perindustrian yang pertama berasaskan tenaga wap dan air. Dan pada tahun 1870,
perubahan revolusi perindustrian yang kedua telah berlaku, iaitu memperbaiki sumber tenaga dan juga menggunakan kuasa elektrik yang lebih cekap. Dan pada tahun 1960, revolusi perindustrian yang ketiga iaitu muncul teknologi maklumat dan telekomunikasi. Dan pada abad yang ke-20 iaitu revolusi perindustrian yang keempat, muncul teknologi cyber physical seperti robotik dan artificial intelligence. Seterusnya adalah revolusi industri 4.0 dari segi pendidikan akan menyaksikan penggunaan komputer riba di sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran berteknologi tinggi. Seterusnya adalah sekolah robot. Sekolah robot ni bagi pendedahan baru kepada pelajar sekolah lah. Seterusnya adalah drone untuk STEM. Pada masa yang sama, pelajar dapat mempelajari konsep STEM seperti aerodinamik, pengagihan berat, toleransi kenaikan dan banyak lagi lah. Dan yang terakhir adalah teknologi realiti maya, di mana pelajar akan belajar menggunakan persekitaran yang dihasilkan oleh komputer seperti menggunakan bahan AR lah. Seterusnya adalah ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah robotik autonomi, yang kedua integrasi sistem, yang ketiga pembuatan aditif, dan yang keempat simulasi, yang kelima industri teknologi peranti pintar, yang keenam realiti maya, yang ketujuh teknologi awam, dan yang ke-8 adalah security cyber, dan yang terakhir analisis data cyber. Seterusnya adalah contoh pelaksanaan PAK 21 dan RI 4.0 dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah Technical Vocational Education and Training, dan yang kedua adalah Science, Technology, Engineering and Mathematics, dan yang ketiga adalah Program LRTT, iaitu Limited Research for Teacher Training, dan seterusnya adalah pertandingan inovasi dan reka cipta, dan yang terakhir adalah pertandingan guru adiwira. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira binti Muhammad Amran akan meneruskan pembentangan dengan cabaran mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 dan revolusi industri dalam sistem pendidikan negara. Banyak cabaran yang perlu dihadapi untuk melakukan transformasi ini, antaranya adalah kesediaan warga pendidik dalam melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi, maklumat serta komunikasi. Seterusnya, kesesuaian inovasi dalam sistem pendidikan penting untuk mengikut keperluan semasa serta kemampuannya dari segi teknologi dan tenaga pengajar. Dan pemilihan serta penyediaan kelengkapan teknologi yang terbaik dan praktikal untuk melengkapi proses PMP. Yang paling penting adalah pemahaman masyarakat itu sendiri, terutamanya golongan generasi muda terhadap gelombang IR 4.0 masih lagi pada tahap yang sederhana dan tidak jelas. Kesediaan pelajar untuk menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan selaras dengan tuntutan modal industri sangatlah penting. Dan akhir sekali adalah ledakan globalisasi dalam pembentukan sosial yang baik dalam kalangan generasi muda ataupun pelajar. Pembelajaran abad ke-21 dan revolusi perindustrian 4.0 sudah tentu mempunyai implikasinya yang tersendiri. Bagi pembelajaran abad ke-21, ia mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan efektif sama ada melalui perbincangan bersama rakan ataupun penggunaan komputer. Seterusnya berlaku proses penjanaan idea dalam menghasilkan inovasi bahan, projek yang baharu serta aktiviti yang unik dan berkualiti. Hal ini akan menimbulkan minat pelajar yang lebih lagi dalam sesuatu pembelajaran. Bagi revolusi perindustrian 4.0 pula, ia akan menjadi penambahbaikan dalam kurikulum di peringkat pengajian tinggi agar bersesuaian dengan kehendak industri, dan murid juga akan lebih kreatif dan inovatif dalam mengkaji dan menghasilkan benda baru. Pembelajaran abad ke-21 dan revolusi perindustrian 4.0 memberi impak kepada pelbagai pihak, terutamanya guru, murid, ibu bapa dan juga negara. Terdapat banyak positif dan juga negatifnya. Antara implikasi yang positif terhadap guru adalah guru dapat mencapai aspirasi terhadap negara. Seterusnya, ia dapat memperkasakan keupayaan guru dalam menjana idea untuk pengajaran dan pembelajaran. Guru juga dapat melaksanakan pentaksiran dengan lebih cekap dan sistematik. Selain itu, penggunaan bahan bantu mengajar juga lebih efektif dan juga mengikut arus kemajuan terkini. Walau bagaimanapun,
ia terdapat negatifnya, antaranya adalah inovasi dan perubahan bebanan tugas kepada guru dan juga guru sukar untuk mengadaptasi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Zakira binti Zakaria akan meneruskan perbincangan ini dengan menerangkan implikasi terhadap murid. Pertama, wujud suasana pembelajaran yang efektif dan aktif. Kedua, murid yakin untuk berinteraksi dengan baik kerana sentiasa berlaku interaksi dua hala antara guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ketiga, murid mampu menilai sesuatu idea secara logik dan rasional kerana mereka dapat mengaitkan idea dengan ilmu pengetahuan dengan mengkaji logik dan berbincang secara kritikal. Keempat, murid yakin mengharungi kehidupan yang penuh dengan cabaran globalisasi. Kelima, melahirkan masyarakat yang serba boleh dalam pelbagai bidang. Keenam, murid rasa gembira dan bersemangat untuk belajar. Antara implikasi yang berlaku terhadap ibu bapa dan negara ialah yang pertama, kos tinggi yang membebankan ibu bapa kerana ibu bapa perlu mendapatkan gadget ataupun alat komunikasi yang terbaru di pasaran yang mana harganya mahal. Kedua, kebolehan rakyat Malaysia dalam berkomunikasi, menguasai pelbagai bahasa, berfikiran kritis dan inovatif. Ketiga, aspirasi pendidikan negara tercapai. Antara cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah dikenal pasti untuk mengatasi implikasi-implikasi di atas ialah yang pertama, pendidik dan pelajar perlu menguasai elemen kemahiran pemikiran kritikal dalam pembelajaran dan pengajaran. Kedua, pendidik perlu mempunyai kemahiran penggunaan teknologi yang tinggi kerana dapat menarik minat murid. Ketiga, pendidik berperanan membantu pelajar dalam mengaitkan maklumat yang baru kepada situasi yang baru. Keempat, pendidik mengadakan lebih banyak aktiviti yang berpusatkan murid. Yang kelima, pendidik juga perlu meningkatkan kemahiran insaniah untuk menghadapi cabaran dalam dunia yang sebenar. Akhir sekali, sebagai rumusan kepada perbincangan pada hari ini ialah yang pertama, pelajar kini telah terdedah kepada dunia berasaskan teknologi digital iaitu internet, pengkomputeran awan, cloud computing dan sosial media yang memberi cabaran kepada sistem pendidikan formal. Dunia pendidikan sekarang mampu memberikan kemenjadian murid dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan berteknologi. Kedua, pendidikan perlu mengadaptasi kepada kaedah baharu pengajaran selari dengan dunia pantas teknologi. Proses pendidikan ini berjaya melahirkan model instan berkualiti dan ia wajar dipraktikkan dalam sistem pendidikan negara era ini selari dengan hasrat Perdana Menteri yang mahu menyelaraskan sistem pendidikan dalam usaha menghadapi cabaran revolusi industri 4.